You buat salah, Kena. sama ada you daripada parti A ke, parti B ke, parti C ke, parti D ke, salah, melanggar undang-undang, kita akan buka kesihatan. Kalau bertangkap, kita tangkap dan kita biar proses undang-undang berjalan. Saya kata habis nasihat je. Siapa yang tak menasihat lagi dengan isu 3R ni? Betul. Institusi Diraja dan Sihat, Sultan, Kementerian Sultan Agung pun nasihat. Polis yang cakap lah, PM sebagainya, agensi-agensi kerajaan. Tapi nampaknya masih lagi ada orang yang mungkin tak faham bahasa kot kan. Saya kata nasihat dah letih kita nasihat ni. Kan? Dah letih lah dalam bahasa kasar, letih. Kan? Tak ada lagi yang saya rasa nak bagi nasihat. Sebab tu saya, bila orang tanya nasihat, saya kata saya tak nak nasihat, saya akan ambil tindakan. Salam Malaysia Madani. Bertemu kita sekali lagi dalam program Influencer at Japan yang bertajuk Wira Biru Keamanan Sejagat. Untuk slot pada kali ini, kita bersama Timbalan Ketua Polis Negara iaitu Datuk Seri Ayub Han Maidin PC bagi membincangkan atau mengulas lanjut isu 3R berkaitan institusi diraja, agama dan kaum. Secara umum, mengetahui Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk serta mengamalkan keharmonian bangsa dan agama. Isu 3R adalah sangat sensitif untuk disentuh kerana kekhilafan mengeluarkan kenyataan akan menyebabkan berlakunya pelanggaran undang-undang serta mencabar perlembagaan. Oleh itu, sebelum kita teruskan, penonton dijemput untuk subscribe, like dan share media sosial Japan WPKL di laman Facebook, X, Twitter, Instagram, YouTube dan TikTok bagi bersama menyebarluaskan informasi terkini berkaitan dasar-dasar kerajaan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami bagi perkongsian maklumat berkenaan isu 3R. Okey Datuk, sebelum nak seterusnya, boleh Datuk Seri cerita sikit tak tentang latar belakang Datuk Seri? Terima kasih. Yang pertama, saya dilahirkan pada Julai 1966 di sebuah pekan kecil, Tanah Merah, Pendang, Kedah, 24 km daripada Alor. Okey. Saya anak yang bongsu daripada 5 adik-beradik dan arwah bapa saya dan pak saya ni dia orang menjaga kedai. Kedai kalau dekat Kedah dia kedai kopi tapi kedai restoran. Cik kan. Dah lama main kat situ arwah bapa saya menetap tu. So dan bila pekan kecil ni memang kita bercampur lah. Kita ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu, kampung sebagainya. So saya hidup membesar dalam suasana saya boleh katakan kampung lah kan. Okey. Dan saya bersekolah sekolah rendah, kemudian di Alor, Sekolah Rendah Haji Mat Sharif, kemudian saya melanjutkan pelajaran saya ke tingkatan 1 di sekolah komplek yang ditukar nama kepada Sekolah Menengah Syed Bukhari. Okey. Sehinggalah tingkatan 5. Okey. Lepas tingkatan 5 tu saya sambung belajar tingkatan 6 di Sekolah Syed Omar Alor juga. Okey. Dan lepas STPM saya memasuki UKM pada 1986. Oh. Dalam bidang Fakulti Pengurusan Penjagaan selama 4 tahun. Kemudian saya keluar pada 1990. Saya kerja sekejap di Penang dengan syarikat swasta. Kemudian tak sampai setahun saya minta polis dan saya masuk polis pada Disember 1991. Oh. 2 tahun saya dalam training, setahun lebih training. Kemudian saya dites dekat CID sekejap, setahun lebih. Kemudian saya bertukar ke cawangan khas daripada 1993 sehinggalah 2009. 2009 kemudian saya keluar dengan IGP yang dulu Tan Sri Fauzi. IGP ketika itu Tan Sri Musa mengukuhkan jabatan baru, Jabatan Pasukan Petugas Khas Operasi dan Counter Terrorism. So daripada 2009 hingga 2014 saya sebagai timbalan pengarah. Kemudian 2014 task force tu jabatan itu dibubarkan. Saya balik semula ke cawangan khas. Mereka mewujudkan satu division bahagian khas khusus untuk saya, bahagian counter terrorism. So, saya adalah KPP, Ketua Penolong Pengarah yang pertama dalam counter terrorism. Sehinggalah tahun 2020 Februari saya dinaikkan pangkat, tukar ke Johor selama 22 bulan sebagai Ketua Polis.
Kemudian saya berpatah balik ke Bukit Aman sebagai pengarah narkotik pada Februari, tak silap saya, Februari 2022. Setahun lebih sikit saya dekat narkotik, kemudian saya berpindah ke Jabatan Sdn Jenayah selama 3 bulan kot. Kemudian dinaikkan pangkat ke jawatan sekarang lah sebagai DIG. Itu secara ringkas. Okey Datuk. Boleh Datuk Seri definisikan isu 3R dan mengapa isu ini dianggap sensitif dan penting serta perlu diberi penekanan oleh masyarakat di negara kita? Kalau isu 3R ni melibatkan isu studi raja, isu agama, kaum dan studi raja lah. Kalau kita tengok masyarakat kita di Malaysia ni, kita pelbagai kaum dan pelbagai agama, pelbagai bangsa lah. So yang paling pertama tu atas sekali adalah hubungan dengan isu studi raja. Kalau kita lihat isu studi raja ni memang telah diperkukuhkan, termaktub dengan jelas di bawah Perlembagaan Persekutuan Kedudukan Istimewa Raja-Raja ni. Dan dalam konteks institusi diraja juga, kalau tengok Seksyen 2 Akta Hasutan, dengan jelas memperincikan apa yang dimasukkan raja, yang di-Pertuan Agong atau raja ataupun yang di-Pertuan Negeri. Itu yang dia punya konteks dalam konteks definisi itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam konteks kedaulatan negara ni, kalau kita lihat kedaulatan negara ni sama juga dengan kedaulatan institusi diraja. Maknanya kalau raja kita berdaulat, negara kita pun berdaulat lah. Dan saya selalu bercakap, kalau di dalam sama media masa ataupun dijemput pensyarahan, institusi diraja ni, khususnya dalam konteks orang Islam ni, kalau kita lihat dalam konteks Islam, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga Uli Amri. Uli Amri ni termasuklah pemerintah dalam konteks kita di Malaysia ni, yang paling atas dia adalah raja. So kalaulah sekarang ni yang banyak mengkritik mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saya rasa memang amat tidak berpatutan, tidak sesuai dalam konteks Malaysia ni, mengkritik raja-raja, kedudukan raja, itu saya rasa kebanyakan yang dikeluarkan tu kebanyakannya orang Islam. Kan? Malahan dalam Islam jelas kedudukan raja tu. Betul. Dan dalam perlembagaan pun jelas, dalam rukun negara pun jelas. Kita punya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan perlembagaan, kedaulatan undang, kesopanan dan kesusilaan. Dah jelas, ada dah tu. Kan? Dan saya tambah satu lagi. Dalam konteks pejabat awam. Kita ada aku janji tu pejabat awam ni. Betul. Yang pertama tu sekali tu, kita punya taat setia kepada agung. Yang kedua kepada negara. Betul. Yang ketiga kepada kerajaan. Betul. Sudah memang jelas. Sama ada dalam konteks rakyat biasa, dalam konteks pejabat awam, institusi diraja ni berada di atas. Kan? Orang Islam, kita nak lihat payung kita tu adalah raja. So, jadi saya amat sensitif dan saya amat menekankan kita memang tegas dalam menangani isu-isu berkaitan dengan institusi diraja. Tidak ada tolak ansur. Kalau ada sebarang, tak kiralah individu mana pun yang terlibat, tindakan tegas kita akan ambil. Itu yang dari segi institusi raja. Yang kedua berkenaan dengan negara kita ni, kita dah 66 tahun merdeka. Betul. Kita ada pelbagai kaum. Memanglah asal ni asal tanah Melayu, itu sejarahnya lah. Tapi kemudian orang luar masuk, pendatang yang kita termkan dulu pendatang daripada India, daripada China, apa semua pelbagai kaum yang ada. So kita dah wajib menerima hakikatnya Malaysia ni adalah negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa. So jadi sepatutnya lah tidak timbul pun isu-isu yang nak mengkaitkan lagi dengan isu pendatang dan sebagainya. Kita pelbagai kaum. Betul. Kita hidup dalam harmoni. Macam saya katakan tadi, saya waktu kecil dulu, saya hidup dalam pekan kecil. Kadang-kadang kita pergi tidur kat rakan saya ni yang orang Cina. Kadang-kadang orang Cina ni rakan saya tidur rumah saya. Kadang-kadang saya tidur rumah India. Kan? So kita dah biasa. Tak ada isu pun kan. Tapi kenapa selepas 66 tahun kita merdeka ni, isu ni dibangkitkan balik seolah-olah kita belum merdeka lagi. Kan? So ini saya rasa satu tindakan ataupun usaha yang amat tidak bertanggungjawab untuk kepentingan politik lah. Kan? Banyak isu lain yang boleh dibawa. Kenapa kita perlu bawa isu-isu ni? Sekarang kita cakap balik Malaysia ni
hak orang Melayu saja, orang lain tak boleh, orang lain kena balik kan. Saya cakap dalam konteks polis. Okey. Boleh Datuk Seri. Polis ni, berapa ramai polis yang daripada lain bangsa lah, yang terkorban waktu kita bertempur dengan komunis dulu dari 1948 kan. Betul. 1948, 1957. Sampailah komunis meletak senjata api 1989. Berapa ramai para pegawai SB, banyak pegawai SB yang bermasa Cina yang menyusup masuk menyamar masuk sebagai komunis dalam komunis untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Berapa ramai kita ada satu atau dua kita punya bekas ketua polis yang ketua polis Perak, orang Cina ni tembak mati oleh komunis. Jadi isu yang mengatakan kita ni di Malaysia yang memperjuangkan kemerdekaan orang Melayu, saya rasa itu kurang tepat. Tak tepat pun kan. Kita terangkum sekali dalam sama dalam pejabat awam ke, dalam pasukan keselamatan ke, semua mungkin peran. Mungkin peratusan yang menyertai polis atau pihak pasukan bersenjata ni kurang. Itu hakikatnya lah. Tapi sumbangan dia orang ada. Dia orang pun juga terkorban dalam misi-misi keselamatan sebagainya lah. So sebab tu saya kata isu berkenaan dengan perkauman ni sepatutnya dah habis, dah tutup lah. Kita nak bergerak ke hadapan, kita bukan nak ke belakang. Kalau kita masih bercakap dengan isu mendatang sebagainya, kita ke belakang. Betul. Lepas 66 tahun kita masih bercakap dengan isu kan. Betul Datuk Seri. Itu berkenaan dengan kaum. Dan yang terakhir isu agama lah. Agama ni dah jelas dalam perlembagaan. Kita punya agama persekutuan kita, Islam dan agama persekutuan. Betul. Dan agama-agama lain boleh diamalkan, tak ada masalah. Tak ada pun kita dengar tak boleh orang India tak boleh buat kuil ke, orang Cina tak boleh buat temple dia orang ke, tak boleh semayang, tak ada kan. Agama mereka, agama kita. Kita dalam Islam sendiri pun jelas kita wajib menghormati agama orang lain kan? Kita tak boleh memusnahkan tempat-tempat ibadat dia orang. Kalau kita berpegang betul-betul dengan ajaran Islam, saya rasa insya-Allah benda-benda ni yang 3R ni tak akan timbul. Kita bercakap kita Islam. Kita bercakap kita memperjuangkan Islam lah kan. Tapi hakikatnya tindakan kita, pertuturan kita tu tidak melambangkan ajaran Islam yang sepatutnya kita amalkan kan? So itu 3 perkara yang dalam isu 3R ni. So saya rasa kalaulah masih lagi ada elemen-elemen ni yang cuba untuk menggunakan isu 3R ni yang boleh menimbulkan kegusaran, kegentaran awam sebagainya tu, tindakan tegas kita akan ambil. Betul. Mungkin konsep pemahaman tu agak kurang pada rakyat lah masa ni. Sebab terpengaruh dengan isu-isu yang tidak sepatutnya kan. Saya kalau rakyat tu saya faham. Mungkin dia orang kurang faham. Tapi apabila dimainkan orang politik itu saya rasa tidak ada tolak ansur kita. Rakyat awam mungkin dia orang kemudian mungkin orang baru ni, orang generasi muda ni, dia orang mungkin kurang membaca sejarah sebagainya. Betul. Tapi yang bercakap ni politician yang dah memang veteran kan. Betul tak betul? Betul lah tu kan. Okey Datuk Seri, seterusnya. Apakah protokol atau garis panduan yang pihak polis sendiri gunakan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang yang didapati melakukan kesalahan berkaitan isu 3R? Contohnya baru-baru ni lah. Seperti Datuk Seri ada sentuh sebelum ni kan. Sebenarnya kita memanglah polis ni dia asas pada tugas kita section 3 Akta Polis, kita mengumpul risikan membuat pencegahan, menjalankan siasatan, menangkap, mendakwa sebagainya. Dan dalam konteks ni mana-mana siasatan polis ni dia bermula dengan pengumpulan risikan lah. Ada kes-kes yang melibatkan pengumpulan risikan. Mungkin kita ada maklumat orang ni sedang terlibat aktiviti 3R, kita akan buat report sebenarnya, kita akan bincang. Dan dalam keadaan 3R ni kebanyakannya report dibuat oleh orang awam kan? Apabila timbul satu isu tu, orang awam akan buat report atau pihak polis ni buat report ataupun pejabat kerajaan negeri lah, ini berkaitan dengan sejarah, dia akan buat report dan kita akan menjalankan siasatan kita lah. Kita ada satu unit khas, kita dah tubuhkan satu bahagian bahagian unit siasatan jenayah terkelas bawah D5 atau D5 CID tu, dia ada lebih kurang 34 kekuatan yang ada pegawai dan juga anggota. So dia orang inilah yang akan menguruskan siasatan berkaitan 3R
Kita ada SOP kita, iaitu tempoh seminggu kita perlu siapkan siasatan. Seminggu ya Datuk? Siap. Dan ini bergantung kepada input-input yang kita dapat daripada SKMM sebab ini bila kita nak semak Facebook ke TikTok ke Telegram sebagainya, perlu bantuan daripada pihak SKM. Tetapi kita punya format itulah, seminggu siap kertas siasatan dan kita akan hantar kepada pihak AGC. Pihak AGC akan turut meneliti kertas siasatan tu. Kalau ada sebarang kelompongan sebagainya yang perlu dibuat, kertas siasatan tu akan dihantar pada kita akan kemaskan. Tapi setakat ni itulah dia punya prosedur dia. Dan dalam siasatan 3R ni tidak ada mana-mana individu yang di atas undang-undang. Macam saya katakan tadi. Betul. Kan? Kalaulah rakyat Malaysia ni, termasuk orang politik lah, kita nak menunjukkan lah yang diwar-warkan lah ke negara maju sebagainya, kita kena terima hakikat tidak ada mana-mana individu yang berada di atas undang-undang. No one is above the law. You buat salah, sama mana you daripada parti A ke, parti B ke, parti C ke, parti D ke, salah, melanggar undang-undang, kita akan buka kesihatan. Kalau bertangkap, kita tangkap dan kita biar proses undang-undang berjalan. Kita jangan beranggapan, oh saya daripada parti kerajaan, saya tak boleh disentuh. Kan? Ataupun saya ni salah seorang daripada politician yang dah veteran dan banyak sumbangan saya pada negara, saya tak boleh diambil tindakan. Ataupun saya ni pandai agama, saya mengeluarkan fatwa, saya tak boleh disentuh. Itu tak ada. Bagi saya PDRM kita tidak akan bertolak ansur. Jangan gunakan alasan tu. Sebab tu kalau kita nak bergerak ke depan, ke hadapan sebagai negara maju sebagainya, benda-benda ni perlu dibuang. Konsep bahawa kita berada di atas undang-undang tak ada. Salah, tetap salah. Tetap salah. Barulah kita menuju ke arah negara maju. Betul. Kan? Jangan beranggapan kita ni ada kedudukan, kita tidak boleh sentuh. Tak ada. Boleh tengok rekod PDRM, boleh tengok rekod saya kerja khususnya, saya tak bagi ruang. Saya pernah juga menangkap beberapa adun daripada parti kerajaan terlibat dalam keganasan, saya tangkap kan. Mana tak dipilih kasih lah Ada, kalau melakukan polis kesalahan. Tidak ada pilih kasih. Salah tetap salah. Mungkin persepsi orang begitu, tapi tak ada. InsyaAllah kita akan kekalkan prinsip yang kita ada ni, dan kita akan memastikan rakyat Malaysia ni menghormati undang-undang. Kita nak membudayakan dia. Betul. Okey, Datuk Seri. Siasatan khas 3R betul? Pasukan ini telah diwujudkan pada tahun ni. Okey. Betul, dalam bulan Mac. Ya, bulan Mac. Kan? So langkah-langkah yang diambil oleh PDRM untuk memastikan kejadian-kejadian berkaitan dengan isu 3R ni dipantau secara besar macam mana tu? Satu, kita memang ada unit yang saya kata unit USJT. Dia orang akan memantau dan dia orang mendapat input. Dan sekarang ni pun kebanyakan orang awam, khususnya mana-mana yang menjadi mangsa 3R ni lah, dia orang akan berhubung terus dengan ni. Kita proaktif. Kita tak tunggu. Kadang-kadang orang tak buat report. Orang awam tak buat report. Kita yang buat report. Kan? Mana kita tak tunggunya benda tu menjadi isu besar. Ada saja yang kita dapat feedback daripada orang awam dan sebagainya, orang pihak ketiga pun hubungan satu isu berkenaan 3R ni, kalau tak ada orang buka, kita akan buka. Tapi elok kalau orang berkaitan yang buka. Betul. Kan? Individu yang terkesan tu buka. Tapi dalam banyak keadaan kita yang buka sebab kita tak nak benda tu berlarutan. Betul. So itu yang proaktif. Yang kedua, kita akan menjalankan siasatan. Yang saya katakan tadi, kita akan mendapat bantuan dari SKMM dan sebagainya, dan kita dapat kena pasti individu, kita akan tangkap. Tangkap dan kita akan tuduh. Kemudian kita selalu bagi nasihat. Saya kata nasihat ni dah berbuih mulut, kita ada nasihat. Ya. Setiap kali kalau ada PC, sama ada YDH, Tansi, IGP yang buat ataupun saya yang buat, wartawan selalu tanyalah, Datuk apa nasihat? Saya kata habis nasihat je. Siapa yang tak menasihat lagi dengan isu 3R ni? Betul. Institusi Diraja dan nasihat. Sultan, kebanyakan Sultan Agung pun nasihat. Polis yang cakap lah. PM sebagainya. Agensi-agensi kerajaan. Tapi nampaknya masih lagi ada orang yang mungkin tak faham bahasa. Kan? Mungkin yang perlu cakap bahasa lain kan.
kadang-kadang tak faham bahasa lembut, kita akan cakap bahasa kasar lah. Tapi nasihat kita memang bagi. Dan kita berkolaborasi sebagainya. Dan kita juga dalam kes-kes Menegak Tiga, kita akan minta bantuan SKMM untuk buat sekatan ataupun menurunkan dia punya kandungan tu. Kandungan di kita dia tu. Ini pun SKMM, kadang-kadang SKMM terpaksa berinteraksi dengan lain-lain platform. Dia terpaksa kontak dengan Telegram, Facebook sebagainya kan. Betul. Untuk keluarkan ataupun untuk skat disebarluaskan. Bahan posting-posting yang ada kaitan dengan isu 3R lah. So, kolaborasi itu wajib ada, mantap, dan insya-Allah kita akan teruskan. Kita tidak setakat ni kerjasama kita dengan SKMM dan juga lain-lain agensi memang mantap. Okey, seterusnya Datuk Seri. Dari segi perundangan pula, apakah jenis tindakan undang-undang yang dikenakan sekiranya seseorang itu didapati melakukan kesalahan berkaitan isu 3R? Yang pertama ni ini pun biasa diwar-warkan dalam akhbar ni lah. Yang pertama bawah akta Seksyen 4 Akta Sultan lah. Okay. Ini yang berkaitan dengan sebarang kenyataan-kenyataan jelik yang melibatkan isu diraja lah. Itu kita memang siasat bawah Akta Sultan. Memanglah ada juga NGO-NGO yang tidak berpuas hati. Tapi saya rasa ini perlu dikekalkan. Sebab institusi diraja yang saya katakan berada di atas. Betul. Ini bukan isu agama ataupun bangsa. Ini isu diraja. Yalah. Perlu dikekalkan. Pertuanan. Sebab bawah seksyen ni kita boleh tangkap. Kita tak perlu minta OTI untuk arahan untuk siasat. Jadi senang. Bukan senang lah. Maksudnya ini menunjukkan serius tak seriusnya. Betul. Sebarang kenyataan-kenyataan jelik terhadap isu diraja ni Seksyen 4 bagi 1 Akta Sultan. Menghasut atau kecenderungan menghasut. Yang kedua, Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Ini sebarang kenyataan atas alasan agama yang menyebabkan suasana tidak harmoni, perpecahan, permusuhan, benci, niat jahat. Itu Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Seksyen 505C ini pun selalu didengar lah. Kanun Keseksaan dengan niat nak mengapikan mana-mana golongan ataupun kaum. Seksyen 298 Kanun Keseksaan, perkataan dan sebagainya dengan sengaja berniat melukakan perasaan agama mana-mana orang. Dan terakhir Seksyen 233 Akta Komunikasi Aman Jimat, ini pun selalu didengar. Biasanya orang dengar itulah Seksyen 505C dan ni 233 Akta Komunikasi ni. Penyalahgunaan kemudahan rangkaian, perkhidmatan aplikasi radar. Dan kertas siasatan yang kita siap ni kita akan rujuk kepada pihak agensi selari dengan peruntukan perkara 1453 paket 3 Perlembagaan Persekutuan. Hanya saya katakan ni dalam tempoh 7 hari kita akan hantar. Selalu orang tanya kita soalannya selalu tanya, "Tok, apa jadi dengan ni? Tok, apa jadi?" kan. Kita punya part polis ni kita hanya menjalankan siasatan, membuka kertas siasatan, melengkapkan siasatan dan kita hantar kertas siasatan kepada pihak agensi. Jalah kadang-kadang dengan cadangan kita. Betul. Nak dituduh bawah Seksyen 4 ke 505B ke 298 ke. Tetapi yang akan membuat keputusan kelak adalah agensi. Pejabat Peguam Negara yang akan menentukan adakah cadangan kita bagi itu kuat tak kuat evidence yang kita ada ataupun dia pun cadangan untuk dituduh di bawah seksyen lain. So ini bergantung kepada pertimbangan dan budi bicara pihak Peguam Negara lah. Part kita sekat itu je. Menjalankan siasatan, menjalankan siasatan, hantar ke sana. Mungkin pihak Peguam Negara mendapat tak ada asas untuk tuduh. Mungkin juga kan. So pelbagai kemungkinan ada, tapi yang paling penting itulah prosedur yang kita ikut dan mengikut SOP ataupun peraturan undang-undang yang ada lah. Betul. Okey, Datuk Sri. Bagaimana pula PJRM menangani kes-kes di mana individu atau pihak yang terbabit lah menggunakan hak kebebasan bersuara? Ini selalu kita dengar lah. Dalam menyebarkan mesej yang boleh menimbulkan ketegangan atau ketidakstabilan semasa. Ini soalan yang amat menarik. Kan? Sering kali di NGO individu ini mengatakan bawah perkara 310 perlembagaan, hak bersuara, dia orang boleh cakap apa dia. Sebenarnya kebebasan itu tertakluk, bukan kebebasan mutlak. Dia ada dia punya
dia punya apa tu syarat-syarat ataupun peraturan yang perlu. Kita jangan beranggapan Seksyen 10 lah kita bercakap. Tak ada. Bukan kebebasan mutlak. Dia ada undang-undang yang mengawal ataupun menyelia pengenaan. Ini yang perkara 10 tadi yang saya katakan kan. Okey. Jangan gunakan itu sebagai untuk bercakap ikut suka ya, tak ada. Kita ada dia punya limitationnya. Ada perkara-perkara yang tidak boleh disentuh kenaan dengan ni kepentingan keselamatan persekutuan mana bahagian ketentuan awam di bawah fasa perenggan A fasa 2 Parlimen boleh meluluskan undang-undang melarang diperlukan apa-apa perkara hak taraf kedudukan keistimewaan kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan yang dilindungi diperuntukkan bahagian 3 perkara 152 153 181 melainkan berhubungan dengan pelaksanaan itu dah ada. Dia punya orang kata apa limitation itu. Jangan rakyat beranggapan orang awam beranggapan dia boleh cakap apa saja. Kadang-kadang dia orang ni faham. Bukan dia orang tak faham. Yang bercakap ni pun orang yang ada background undang kan. Tapi mereka menghasut masyarakat untuk menggunakan apa ni term tu perkara 10 ni Perlembagaan Persekutuan untuk menjustifikasikan tindakan mereka mengeluarkan sebarang kenyataan. Walaupun kenyataan tu kenyataan jelik yang mempertikaikan isteri diraja, agama, kaum dan sebagainya. Tu dah ada semualah dalam apa ni undang-undang kita ni. Kalau kita lihat balik perlembagaan kita ni memang lengkap. Betul. Jelas dia bukan ayat Quran yang tak boleh dibina tapi lengkap. Walaupun dia bagi ruang untuk bercakap tapi ada limitationnya. Betul. Walaupun ada perkara-perkara lain mengenai hak berhimpun sebagainya tapi ada juga hak ataupun ada ruang perlembagaan untuk mengubah undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak yang disebut tadi kan. Dalam macam khususnya dalam konteks apa ni undang-undang macam SOSMA dulu ICN boleh. Betul. Maknanya Parlimen boleh mengubah undang-undang yang berkaitan dengan keselamatannya walaupun bertentangan dengan itu. Jadi semua itu dah ada. Cuma dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjustifikasikan kenyataan-kenyataan dia orang yang boleh keluar. Kita jangan bandingkan kita dengan negara luar, tak sama. Landscape di Malaysia lain. Setuju. Kita punya social fabric dah lain. Tak sama dengan US ke, Indonesia ke. Tak sama, Singapura kan. Saya ambil contoh kat Singapura. Singapura dia punya social fabric lebih kurang sama dengan kita lah. Dia ada India, Melayu, Cina sebagainya. Tengok ketegasan di Singapura. Mana-mana individu yang tak kira siapa pun, sama ada daripada Kristian ke, Islam ke, Hindu ke sebagainya, datang ke Singapura, mengeluarkan kenyataan, dia akan halau keluar terus. Tak benarkan masuk. Tak ada orang komplain. Mana? Cuba di Singapura cakap macam ni. Memang tindakan tegas akan diambil. Sebab tu di Malaysia ni, kita nak kena membudayakan benda tu. Ketegasan tu kena. Kita jangan kendur. Kalau kita kendur, dia orang ni akan bercakap lagi banyak. Betul. Sebab tu ketegasan itu polis ni, insya-Allah kita tidak akan kendur, kita tidak akan melonggarkan kita punya skru tu, kita akan kemaskan skru kita lagi. Ketatkan lagi insya-Allah. Wow. Itulah nak bercakap ni kena berhati-hati, jangan sentuh 3R. Okey, Datuk Sri, soalan seterusnya. Adakah terdapat usaha untuk memperbarui atau memperkuatkan akta undang-undang yang sedia ada ni berkenaan dengan 3R? Sebab setahu saya Akta Hasutan 1948 memang dah wujud. Mungkin ada akta baru ke untuk kita utarakan ke lepas ni? Pada 25 Julai tu, baru ni, Yang Berhormat Datuk Sri Azalina binti Osman, Menteri Jabatan Perdana Menteri Betul. ada memaklumkan bahawa Jemaah Menteri secara prinsipnya bersetuju untuk Akta Hasutan ni disemak bagi memperkemaskan lagi lah tindakan perundang-undangan, tindakan yang boleh diambil terhadap individu terlibat dalam mengeluarkan kenyataan jelik kepada isteri diraja. Memang ada kan, dan dari perspektif PDRM kita amat bersetuju agar kajian ini agar Akta Hasutan ini dikaji balik. Kita nak hukuman yang lebih berat diperkenalkan. Betul. Dikenakan terhadap individu mana-mana yang disabitkan kesalahan ni, kerana adalah Akta Hasutan ni 1957 tak silap saya kan? 48 lah. 48. Sekejap, saya pun tak. Ni. Oh, di Perlembagaan Hasutan ni 48 ya. So dah lama dah. So
sekarang dia berubah. Kita tengok cara dengan adanya social media sebagainya, memang perlu ada satu undang yang lebih tegas untuk memastikan apabila individu terlibat disabit, mungkin dia orang akan dipenjara dan tempoh yang lagi lama. Denda yang bukan mungkin perlu ditingkatkan lagi agar ini menjadi sebagai satu pengajaran kepada lain-lain individu untuk mereka lebih berhati-hati, tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan jelek lagi hubungan institusi dia. Ini memang perlu diperkemaskan, perlu diperkukuhkan lagi kerana kita tengok trend sekarang ni semakin banyak Betul. individu yang mengeluarkan kenyataan jelek. Okey, Datuk Sri. Apakah langkah-langkah yang dilaksanakan PDRM dalam meningkatkan kesedaran dan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menghormati isu 3R ni sebagai asas perpaduan negara? Kita yang pertama dalam konteks PDRM, kita memang kalau ada tanggapan-tanggapan ataupun ada siasatan dibuat berhubung dengan isu 3R ni, memang kita pada kebiasaannya Tan Sri IGP akan membuat sidang media lah, ataupun kita akan keluarkan kenyataan media. Pengarah juga digalakkan untuk mengeluarkan kenyataan media, sidang media. Begitu juga dengan ketua polis negeri. Dan ini kita buat secara berterusan. Mungkin sebab tu setiap kali ada sidang media, sama ada yang yang dihormati Tan Sri IGP buat ataupun saya buat, memang soalan berkaitan dengan 3R sering ditanya. Kan? Apa jadi dengan siasatan individu A ni, individu B ni kan? Betul. Ketika siasatannya di mana kedudukannya, apa cadangan PDRM kepada pihak AGC, sampai dia orang tanya sampai detail kan? Bila dia ambil statement, apa soalannya, berapa soalan yang tanya, berapa soalan dijawab kan. So sebab maknanya itu sangat menarik kat situ. so memang dari segi itu memang saya rasa pendedahan kita, pemakluman kita kepada masyarakat umum memang dah cukup, dah mantap. Dan adalah dalam konteks kolaborasi kita buat macam hari inilah, contohnya kita buat dengan Japan kan. Jabatan Perbelanjaan Negara dan Sekretariat Nasional, JEPNIN dan sebagainya. Memang kalau boleh benda ni, macam saya katakan pada peringkat awal tadi, perlu lebih agresif lagi. Kan? Kalau kita buat secara konsisten, secara agresif, saya yakin benda ni akan berimpact besar kepada masyarakat, khususnya dari generasi muda ni lah. Baru dia orang faham isu-isu 3R ni akan membawa ke mana arah tuju negara kita nak bawa. Betul. Adakah kita nak bergerak ke hadapan ataupun kita nak ke belakang lagi. Orang nak ke hadapan, kita nak ke belakang. Jadi dalam konteks generasi muda ni penting. So saya rasa insya-Allah dengan pendekatan yang kita ada ni, dengan kolaborasi kita dengan agensi lain, maksudnya Japan sebenarnya, kita insya-Allah kita akan dapat lagi memantapkan lagi tindakan-tindakan yang kita ambil terhadap isu 3R ni. Okey. Datuk Sri, sebelum kita mengakhiri program ni, ada lagi beberapa soalan lah. Apakah pesanan Datuk Sri yang ingin disampaikan kepada semua pihak dalam isu 3R ni bagi memastikan situasi kekal stabil dan aman? Saya rasa nasihat tu dah banyak nasihat kita bagi kan. Implikasi pada isu 3R ni pun jelas. Saya tidak nampak apa faedahnya kita nak masih lagi dalam kempompong lama, dalam pemikiran lama. Banyak benda lain yang kita boleh bawa dalam konteks, minta maaf cakap, dalam konteks orang politik kita lah, dalam isu politik. Banyak isu-isu lain yang dia orang boleh bawa untuk macam mana nak membangunkan negara. Bukannya kita nak bawa negara ni ke belakang. Cuba kita fikir ke depan. Jadi bila orang politik ni bercakap benda-benda ni lagi, sudah tentulah pengikut-pengikut taksub dia orang mereka ni akan tetap terikut-ikut dengan gerak kerja dia orang. Cara dia orang bercakap, berinteraksi sebagainya, cara dia orang cuba mendapatkan sokongan. Benda tu kena dihentikan. Tunjuk satu contoh yang baik. Kan? Saya rasa nasihat dah letih kita nasihat ni. Kan? Dah letih lah dalam bahasa kasar, letih. Kan? Tak ada lagi yang saya rasa nak bagi nasihat. Sebab tu saya, bila orang tanya nasihat, saya kata saya tak nak nasihat, saya akan ambil tindakan. Nasihat tu dah habis dah. Dah banyak kita bagi nasihat. Kan? Apa lagi yang kita dah buat, saya tanya dalam konteks ni. Semua kita dah buat. Ya? Cuma, itu yang saya katakan tadi tu. Kalau kita boleh pindah atas sultan ni, memperkemaskan hukuman, denda tu, dengan itulah mungkin salah satu
pendekatan, cara yang betul-betul dapat mengurangkan isu-isu TR secara drastik. Kalau tidak, setakat bayar denda sebagainya, tak ke mana. So, undang-undang tu kena diperkemaskan, perlu ditegaskan, dan kita kena ambil tindakan tegas. Nasihat-nasihat tak ada lagi. Tak ada nasihat dah kita ni. Tak ada. Memang kena tindakan terus. Zaman nasihat tu dah habis dah. Dah habis ya, Datuk Sri. Okey, pesanan terakhir lagi Datuk Sri. Kepada rakyat Malaysia sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang kita akan sambut pada 16 September ni. Saya nak tambah sikit yang berkenaan tadi, soalan tadi. Boleh? Ada point sikit. Yalah, orang cakap, Tok takkan tak boleh kritik. Ya, boleh kritik, tapi jangan menghina. Kritik tak ada masalah. Ada hak dia kan. Boleh beri komen, jangan sampai fitnah. Komen boleh, jangan fitnah. Bila kita boleh mengulas isu, tapi jangan sampai menghasut. Kan? Bergurau, jangan sampai mengejek, jelik. So, jangan kita berkongsi kalau kita tak pasti. Saya tengok, bukan saya ada kontak, saya pun sendiri banyak menerima. Tadi pun ada orang hantar. Ada satu video klip, ada seorang budak perempuan sekolah lah, pakai tudung. Ada seorang budak 2-3 lelaki pukul dia. Oi, baru tu. So, sebelum tu dah hantar dah, saya ada cek dengan pengeras CID. So, pengeras CID kata, Tok, ini dekat Indonesia. Tapi lepas tu, petang ni ada seorang lagi hantar dia. Ni grup NGO lah. Apa yang Melayu boleh buat? Gadis Melayu dipukul oleh pelajar Cina. Saya kata, you check kat mana ni? Saya kata, ini saya dah check. Saya kata, ini dekat Indonesia. Kenapa you nak letakkan caption kat atas tu? Kan? Gadis Melayu dipukul oleh pemuda Cina. Apa kita nak buat? Apa perlu kita buat? Tengok. Kan? Tu saya kata, kita pun tak pasti. Dia viral kan. So, kalau tak pasti, jangan viral. Dia hantar kepada saya, tak apalah. Tapi dia viralkan dalam grup-grup yang kita ni ada kan, banyak grup kan. So, semak sumber lah. Tapi sekarang saya tengok, saya bukan nak ni lah, kebanyakan yang ada semua ni memang menjurus ke arah fitnah. Kita kecenderungan rakyat kita ni untuk memviralkan benda kita pun tak pasti. Saya banyak terima benda video tu. Ada satu video ni, insiden budak kena pukul tu. Saya tengok video perempuan yang pukul budak ni, pijak sebagainya kan. Saya tengok ni pasti bukan Malaysia lah. Indonesia. Tapi ada juga orang kata, Malaysia, saya cek, minta kita, bayangkan berapa banyak masa yang saya habis. Betul. Saya minta Interpol cek sana, cek sini, cek kan. Saya cek banyak kes dekat Argentina. Dia punya caption tu, cari sampai dapat suspek ni kan. Itu saya kata ni orang Malaysia ni, itulah kegemaran dia. Dia bukan suka create issue. Dia bukan nak menggunakan sosial media ni untuk ni, tak ada, untuk memeningkan pelawang. Okey, tadi apa tu? Peranan. Okey, last soalan pesanan terakhir Datuk Sri kepada rakyat Malaysia. Yang pertama, Malaysia ni adalah sebuah negara unik. Kan? Kita pergi mana pun lah, orang akan cakap ataupun orang luar masuk ke Malaysia, memang unik Malaysia. Dia tengok, mungkin ada negara-negara lain lah, tapi keunikan Malaysia ni memang unik. Kita pelbagai kaum, pelbagai agama. Kita boleh duduk sekali, kita boleh sini masjid, sini apa ni gereja. Saya ambil kuil ni kan. Saya ambil contoh dekat Sarawak. Saya pergi ke mana tu, ada satu kawanan pedalamannya. Sebelah masjid, sebelah gereja. Ini masjid, ini gereja, ini compound dia. Kalau hari Jumaat, penuh kereta ni. Orang yang Kristian benarkan parking, orang Islam parking. Betul. Kalau hari Ahad, orang Islam benarkan orang Kristian ni. Jadi saya tak nampak apa masalah dia. Kan? Memang kita ni unik, kita perlu perkemaskan lagi keunikan kita ni, perpaduan kita ni kan. Kita tengok ke hadapan, tengok apa yang akan kita nak tinggal apa ni negara ni. Kita akan pergi ya. Apa anak cucu kita nak tinggal. Adakah sebuah negara yang bergaduh isu-isu benda-benda tak habis-habis ni. Dah 66 tahun kita dah bergerak kemarin, dah maju dah, kita nak balik ke belakang balik. Kan? So fikir benda tu dan insya-Allah kalau ada kesedaran yang mantap, khususnya golongan generasi muda ni, yang tua-tua ni mungkin keras kepala sikit, yang muda-muda ni kan, mungkin dia orang tu boleh mengikut acuan yang kita akan bentuk tepat untuk membawa Malaysia ni lagi ke hadapan. Banyak benda yang kita boleh buat, kita boleh susun untuk membangunkan negara. Bukan kita nak cerita yang sebelum merdeka punya isu, tak ada dah. Kan? Betul. Kalau itulah trend kita nak berfikir ke belakang, kita tak akan maju. Kita akan hancur. Kita dah bina negara ni 66 tahun. Berapa banyak
Pengorbanan yang Pengorbanan, kita ya. Yes. Apa ni, anggota-anggota keselamatan orang dulu-dulu nak merdeka kan. Senang-senang kita nak cakap boleh nak reverse balik kan. So saya rasa perlulah ke depan dan isu 3R ni kita perlu semua rakyat Malaysia ni, tak kira lah apa background dia, kan? Sama ada dia orang politik ke, dia pejabat awam ke, dia orang awam ke, dia apa ke, berapa bangsa ke, beragama, kita perlu memastikan isu ni kita kuburkan, kan? Jangan bagi ada ruang dan jangan bagi kita dieksploitasikan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab, khususnya orang politik, kan? Yang memainkan isu-isu ini untuk kepentingan politik. Orang politik ni hari ini dia berkawan dengan A, esok dia akan musuh dengan A, dia berkawan dengan C, kan. So kita jangan membenarkan diri kita ni dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, khususnya orang politik, dalam mengeksploitasi isu-isu 3R. Gerak ke depan, insya-Allah saya rasa kita ni boleh mencapai pelbagai kejayaan kalau kita bergerak ke depan. Tapi kalau kita masih dalam kemampuan lama, nak masih bercakap lagi isu 3R ni, kita tak akan bergerak ke mana. Betul Datuk Sri, setuju dengan tu. Okey Datuk Sri, terima kasih banyak sekali lagi diucapkan. Okey, kerana sudilah berkongsi sikit ruang maklumat dan masa dengan kami lah. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu lebih peka lah dalam mengeluarkan kenyataan yang tidak berunsur isu 3R. Diharap penjelasan ini dapat memberi kesedaran kepada kita untuk bertindak dengan lebih rasional pada masa hadapan bagi memastikan keharmonian dan perpaduan negara terus terjamin. Sekian saja program Influencer at Japan pada kali ini. Jangan lupa untuk berikan komen anda di ruang yang disediakan. Selain itu, sila like dan share media sosial Japan WPKL sehingga kita bersua lagi dalam program yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Datuk Sri. Sama-sama.